Sekarang saya jumpa Yang Berhormat Hang Tuah Jaya. Silakan, YB. Terima kasih, Terima kasih Bertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi, salam sejahtera. Hari ini saya nak mulakan dengan mengucapkan terima kasih kepada Yang Bertua kerana memberikan peluang untuk saya turut membahas titah Yang di-Pertuan Agong. Seperti mana yang dinyatakan di perenggan yang ke-33 titah Yang di-Pertuan Agong, di mana Tuanku telah pun mengangkat tema rasuah adalah jijik, kotor dan juga wajar diperangi habis-habisan. Saya mulakan dengan maudhu' ini, Tuan Bertua, kerana kita semalam menyaksikan buat pertama kali di dalam sejarah seorang Perdana Menteri dibicarakan dan dihukum dengan penjara 72 tahun di atas tuduhan rasuah, penyelewengan dan juga pengubahan wang haram. Saya lalukan kenyataan segera oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah memberikan pendirian yang jelas oleh kerajaan akan sentiasa menegakkan prinsip kedaulatan undang-undang negara. Dan alhamdulillah hari ini Yang Amat Bagus pun berada di dalam Dewan Rakyat dan kita boleh katakan secara langsung kepada beliau, walaupun kita tahu sentimen di kalangan anggota-anggota parti yang mendukung bekas Perdana Menteri ini memang agak keras. Bila kita tengok semalam di dalam video, ramai yang marah, ramai yang angin dan sebagainya. Ada juga yang gunakan slogan lawan tetap lawan. Betul. Cuma belum ada slogan reformasi je. Lawan tetap lawan dah ada tak? Dan pada saya ini merupakan satu perkara yang mana menuntut kita untuk menyatakan dengan tegas. Katakan boleh mencelah tidak sikit. Boleh mencelah kepada rasuah Hang Tuah Jaya. Penyelewengan. Boleh sekejap. Saya nak landing ni. Nama Kan Hang Tuah takkan Pontian tak saya berani bagi cerahan. Saya bagi Pontian nanti. Kemudian. Saya bagi, tak ada masalah. Saya nak bagi tahu. Saya nak keluar dah, kalau lambat saya tak dapat. Tak lama. Give me 1 minute. Silakan Hang Tuah Jaya. Saya nak mulakan, saya nak akhiri dengan begini, kan? Untuk penyokong-penyokong Mantan Perdana Menteri ini, saya nak bagi satu serangkap pantun yang ringkas lah. Kain merah, kain biru, lipat simpan dalam peti. Janganlah marah, fikir dulu, usah ikut rasa hati. Sila Pontian. Yang Berhormat Port Dickson dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi dalam kes liwat. Tapi Mahkamah Rayuan 3-0 hakim tidak bersetuju pada keputusan itu, dan Mahkamah Persekutuan 5-0 hakim tidak bersetuju pada keputusan itu. Dan semalam Mahkamah Tinggi membuat keputusan itu. Saya yakin Yang Berhormat Pekan akan pergi ke Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Jadi tidak semesti apa keputusan Mahkamah Tinggi itu sama dengan apa Mahkamah Rayuan dan Persekutuan, sebagaimana yang berlaku pada Yang Berhormat Port Dickson. Apa pandangan Hang Tuah Jaya? Terima kasih, Pontian. Terima kasih Pontian. Saya dah jangka dah Pontian akan tanya soalan ini. Tetapi saya ambil mana dia jangka? Saya tak tahu. Itu pembohong tu. Macam mana boleh jangka saya tanya soalan itu? Siapa lagi nak tanya kalau bukan Pontian yang bersama-sama dengan beliau, kan? Terima kasih, Pontian. Sila. Ya. Saya fikir begini, Yang Berhormat. Saya nyatakan tadi bahawa kerajaan telah pun mengeluarkan kenyataan. Begitu juga dengan Yang Berhormat Pekan. Yang Berhormat Pekan telah menyatakan komitmen beliau untuk merayu kes ini sehinggalah ke peringkat mahkamah yang paling tinggi. Jadi pada saya tak ada masalah. Ini adalah proses undang-undang, kedaulatan undang-undang yang ditegakkan, yang cuba ditunjukkan, yang akan dipegang oleh Yang Berhormat Pekan di dalam hal ini. Cuma janganlah, saya nak sebut pada Pontian, janganlah kita ambil pendekatan begini. Terbang kuning di tengah malam, hinggap masuk di tiang seri. Tangan kanan ajak bersalam, apa maksud pisau di kiri?
Itu maksud saya. Sila, Mentapau. Terima kasih Yang Berhormat. Han Tuan Chaya, saya nak celah sedikit berkait dengan dua laporan yang sangat penting dalam kes Port Dickson. Pertama adalah laporan daripada Working Group on Arbitrary Detention daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang membuktikan bahawa kes tersebut ada campur tangan pihak eksekutif, maka beliau tidak bersalah. Dan keduanya adalah laporan daripada International Commission of Justice. Maka dalam hal ini, dalil-dalil yang telah diguna pakai memastikan Port Dickson sentiasa berdiri di atas prinsip tidak bersalah dan tidak boleh langsung disamakan dengan apa yang berlaku kepada Pekan, kecualilah Pekan mampu untuk membuktikan sebaliknya. Mohon pandangan Yang Berhormat. Terima kasih, Mentapau. Terima kasih, Yang Mentapau. Pada saya, itu merupakan satu pandangan yang cukup mantap kerana dari segi pandangan dunia, sudah pasti kes perbicaraan ini akan mendapat liputan dan juga komen-komen daripada badan-badan antarabangsa, dan dalam hal ini dinyatakan dengan jelas berdasarkan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Mentapau tadi, dari segi pandangan dunia, pandangan badan-badan antarabangsa yang menyokong tentang kedaulatan undang-undang ini, mereka berpegang kepada paksi bahawa pada ketika itu Port Dickson tidak bersalah. Ini merupakan perbicaraan politik. Tetapi yang ini saya lihat tidak ada di dalam perbicaraan Yang Berhormat Pekan. Seluruh dunia mengeluarkan headline menyatakan bahawa ini merupakan satu tindakan atau satu keputusan yang tentunya menggemparkan dunia kerana satu-satunya dalam sejarah Tuan Ketua Perdana Menteri, seorang bekas Perdana Menteri dituduh dan didapati bersalah dalam kes ini. Saya nak ambil angle lain pula, sudut yang lain. Enggak, sebelum angle lain. Terima kasih. Ini isu yang menarik. Terima kasih kepada Hang Tuah Jaya. Hang Tuah Jaya, saya nak tanya sikit lah. Pertamanya, saya nak mengucapkan tahniah jugalah kepada YB Pekan ni, sebab kalau ikut kami sebagai peguam, kami menjangkakan semalam dia mungkin bermalam di Sungai Buloh. Kerana pada dasarnya, saya rasa YB pun sedar bahawa apabila dikenakan bayaran denda ni, biasanya tidak ada stay of execution, tidak ada penangguhan hukuman. Tapi semalam nampaknya dia berjaya dapat menangguhkan hukuman dari segi bayaran denda itu. Jadi saya mengucapkan tahniah lah. Yang keduanya, saya nak tanya dengan YB. Saya lihat dalam video-video yang penyokong-penyokong dia, saya bersimpati lah. Mereka mengatakan YB Pekan ni orang baik, kan, tak sepatut bersalah. Saya rasa YB Hang Tuah Jaya ni seorang yang kaki membaca juga. Ada satu buku yang ditulis oleh bekas DA New York yang dipecat oleh Donald Trump, nama dia Preet Bharara. Dia mengatakan dalam satu bab dalam buku dia mengatakan bahawa dia pernah menghadapi sebuah kes di mana kawan dia menyatakan bahawa jiran dia mempunyai seorang anak yang baik, tapi dia dapati membunuh ibu bapa dia. Jadi setuju tak dengan saya, apabila orang tu nampak baik, tak semestinya dia tak buat benda jahat. Setuju tak? Terima kasih, Sepang. Sila Hang Tuah Jaya. Ya. Terima kasih Sepang di atas kritikan ataupun sindiran yang begitu saja. Saya jadikan sebahagian daripada ucapan saya. Yang lebih penting yang berhormat Perdana Bertua, oleh kerana Perdana Menteri di sini, saya nak minta Yang Berhormat Perdana Menteri ambil perhatian. Now, sekarang ini Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri dah kena. Yang belum kena lagi ini Jolo. Sampai hari ini, inilah Tok Dalang nombor wahid yang belum lagi kerajaan tangkap ataupun bekerjasama dengan mana-mana badan dunia yang telah mengkhianati negara ini dengan merompak hasil kekayaan negara dan juga rakyat. Jadi oleh kerana Yang Berhormat Perdana Menteri di sini, saya nak minta penegasan kali ini. Kerana kita tahu bahawa ketika Kerajaan Pakatan Harapan Benang yang lalu, antara perkara yang pertama yang kita buat, yang kita laksanakan, sebenarnya Yang Amat Perdana Menteri juga maklum, kita telah wujudkan apa yang disebut sebagai Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional tahun 2019. Kita bentangkan dalam Dewan inilah, iaitu Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional, yang mana diketuai oleh seorang ketua pengarah yang terkenal dengan integritinya. Dia bukan Jolo je Yang Tuah Jaya, ada beberapa orang lagi yang lari, pelbagai bangsa lari
akibat daripada menipu tu dan lari. Orang Melayu pun ada, Nik Faisal Arif Kamil misalnya, dan ada beberapa orang lagi lah nama-nama yang lari, bukan hanya Jolo. Jadi semua tu patut kena bawa balik ke Malaysia, tangkap dan pastikan mereka menyatakan apa yang benar. Antua Jaya. Teruskan Datuk Haji. Lembah Pantai. Terima kasih. Sila Lembah Jadi Pantai. hari ini, terima kasih Datuk Timbalan Yang Bertuah. Adakah Yang Berhormat ada terbaca hari ini dalam satu laporan utusan Malaysia, saya difahamkan, di mana Ketua Polis Negara menyebut bahawa Jolo sekarang berada di Macau, ya, dan ada juga bersia-sia di Hong Kong. Jadi apakah pandangan Yang Berhormat tentang kerjasama di antara negara Malaysia dengan negara China untuk memastikan individu yang telah mengakibatkan satu insiden yang paling merosakkan imej negara dikembalikan ke Malaysia untuk dihadapkan ke muka pengadilan? Apa pandangan? Sila Datuk Haji. Terima kasih Lembah Pantai, dan saya fikir pandangan Lembah Pantai itu amat relevan dalam konteks perbahasan kita pada hari ini. Iaitu kali ini jangan kita biarkan Jolo ini bebas nak pergi Macau ke nak pergi Australia, nak pergi bercuti mana-mana dan sebagainya. Kerana beliau ini merupakan pengkhianat nombor wahid negara. Dan kita ada yang sebutkan tadi National Financial Crime Center, satu agensi yang bersepadu. Ada SPRM situ, ada Security Commission di situ, ada Immigration di situ. Dan saya fikir jangan kita belengah lagi, dan kita mesti ada kewibawaan politik, political will untuk mendakwa mereka ini, kerana selain daripada apa yang dinyatakan di dalam pelbagai kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh pelbagai agensi berkaitan dengan isu ini, tetapi saya bimbang takut misalnya baru-baru ini kita difahamkan ada pemulangan 16.6 bilion ringgit antara kerajaan dan syarikat Goldman Sachs. Ada pemulangan wang. Saya bimbang bila duit ini dipulang dan sebagainya, kita mengambil sikap mengendurkan diri dalam konteks untuk menahan mereka yang sepatutnya ditahan ini. Jadi Tuan Yang Bertuah, saya harap sangat-sangat, oleh kerana di Pertuan Agong ini dia mengangkat tema pelan anti rasuah nasional. Jadi oleh kerana pelan ini penting, pada saya ianya harus kita sama-sama dukung dalam konteks maknanya memberikan suatu tindakan atau membuatkan satu tindakan yang tegas dalam kita menangani rasuah yang paling besar dalam negara setakat ini, iaitu yang membabitkan 1MDB. 2 minit setengah lagi, YB. Saya minta lebih sikit boleh tak? Baik, Tuan Bertuah, saya ingin pergi kepada poin yang kedua, iaitu titah Yang Pertuan Agong dalam perenggan ke-13 dan ke-14, yang mana menyatakan mengenai pelan tindakan perpaduan negara dan Islam itu sebagai agama yang syumul, yang mesti didukung oleh semua di dalam konteks negara kita. Saya ingin mulakan perbahasan tentang topik ini dengan merujuk kepada asas kenegaraan kita, iaitu kebimbangan saya ialah Kerajaan Perikatan Nasional ini yang diumumkan atau yang dimegahkan sebagai Kerajaan Melayu Islam ini, apakah berlaku dengan izin Tuan Bertuah departure ataupun beralih daripada konsep negara majmuk ini, kepelbagaian kaum ini? Kerana kita tahu bahawa dalam kita punya jata negara kita, kalau kita tengok jata negara kita di belakang Tuan Bertuah itu ada tulis jata negara itu bersekutu bertambah mutu. Maksud bersekutu itulah mana berpakatlah. Kita bergabung tenaga, bergabung kekuatan, itulah takdir ataupun sejarah politik negara kita atau pembinaan negara kita itu diasaskan kepada kepelbagaian kaum ini. Dan inilah saya harap kita mengambil sikap yang tegas dalam hal ini, kerana kita tahu beberapa minggu lepas timbul isu di dunia ini berkaitan dengan tindakan kerajaan Turki mengubah status Hagia Sophia daripada muzium kepada masjid, dan kita lihat mendapat tentangan dan bantahan daripada organisasi antarabangsa dan juga negara-negara barat. Saya sebenarnya ingin mengajak kita dalam Dewan ini untuk melihat daripada sudut yang sedikit berbeza, kerana ramai yang melihat tindakan ini dari perspektif agama semata-mata, Tuan Bertuah. Cuma saya tahu Tuan Bertuah pernah pergi ke Istanbul, kita tengok Hagia Sophia dari kita sejarah. Pada pandangan saya ialah, pada pandangan Hang Tuah Jaya, Hagia Sophia ini adalah simbol yang paling ampuh kepada sebuah kerajaan dan empire yang paling inklusif dan majmuk dalam sejarah bangsa-bangsa agung ini. Dan kita tahu
ini merupakan perkara yang akhirnya menjadikan ianya satu sejarah panjang Empire Osmania. Jadi saya harap kerajaan boleh mengambil semangat ini, bersekutu bertambah mutu ini, dan saya nak anjurkan kepada kementerian yang berkaitan agar satu program pendidikan damai diperkenalkan, peace education, untuk kita gabungkan ke semua tenaga dalam negara kita ke arah mendidik rakyat berkaitan dengan peace education. Tuan Dan Ketua, saya tahu masa mencemburui saya, tapi saya harap agar dua isu utama ini dapat diberikan perhatian. Berbalik tentang rasuah ini, saya juga ingin cadangkan kepada kerajaan buat akhirnya untuk memulakan program pendidikan anti korupsi, pendidikan anti rasuah di peringkat anak-anak kita di sekolah. Yang ini saya serah kepada Perdana Menteri ataupun Kementerian Pendidikan untuk rencanakan programnya supaya ini dapat. Ada satu lagi pendidikan iaitu jangan menipu manifesto. Jangan menipu janji, itu patut masuk dalam ni. Okey, jangan tipu manifesto. Itu satu lagi pendidikan yang wajib. Kita ambil benda yang besar lah. Small mind discuss people. Big Manifesto ni kecil ke? Menipu seluruh rakyat Malaysia. Kita buat. Sebab itulah kita buat. Yang berhormat. Sikit lah kerana yang berhormat. Yang Pontian dah celah ni saya kena nyatakanlah. Kita bukan tipu manifesto. Tengok ni kita buat. Pelan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional ni zaman waktu Kerajaan Pakatan Harapan lah. Kerana komitmen kita mementerah rasuah. Kita hapuskan GST kerana kita tak mahu rakyat tersusah ada beban ekonomi. 10 janji 100 hari, tak ada satu pun yang dibuat. 10 janji 100 hari. Paling tidak pun yang berhormat. Tak ada satu pun dibuat dalam masa 100 hari. 10. Antuan Yahya, masa dah tamat. Okey. Saya landing. Okay? Yang penting Tuan Dan Ketua, 60 tahun Barisan Nasional pegang teruk negara ini. Kita pegang 20 bulan kita buat jauh lebih baik daripada Barisan Nasional. Terima kasih. Baik.